Ini bukannya pemandangan sebuah tapak perkampungan yang dilanda tsunami. Ini bukannya sebuah perkampungan di Gaza atau di tebing barat. Apa yang sedang kita saksikan adalah sebuah perkampungan Melayu yang terletak bersebelahan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Lebih tepat lagi, Kampung Berembang, daerah Ampang, dalam pentadbiran Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Selangor. Bicara WTV8 menyorot duka dan luka rakyat di Kampung Berembang. Dalam mengejar wawasan Selangor Maju 2005-nya, Menteri Besar Selangor Datuk Seri Dr. Muhammad Khair Toyo kelihatan begitu gairah dan bertenaga. Beliau dikatakan tidak menoleh ke belakang lagi, terus berlari mengejar impian yang begitu penting untuk menjamin kemajuan rakyat dan negeri ini, di samping sudah pastilah mengukuhkan survival dan kedudukan politiknya. Salah satu usaha Khair untuk mencapai wawasannya adalah dengan memperkenalkan dasar setinggan sifar di Selangor. Menurut dasar ini, Kerajaan Selangor menjangkakan menjelang Ogos 2005, semua kawasan perumahan setinggan di negeri ini akan berjaya dihapuskan. Menurut dasar ini juga, sebagai ganti kepada kawasan perumahan setinggan itu, projek perumahan rumah kos rendah akan dibina di samping menyediakan council homes sebagai rumah transit untuk penduduk-penduduk setinggan ini. Namun sehingga kini masih ada lagi kawasan perumahan setinggan di Selangor. Dan masalah besar yang timbul adalah delivery system yang tidak sebagaimana dirancangkan. Sepatutnya dalam memastikan Selangor bebas setinggan, kerajaan negeri bertanggungjawab untuk membina penempatan baru bagi peneroka-peneroka bandar ini yang rata-rata merupakan orang-orang Melayu yang kuat menyokong kerajaan. Masalahnya, penempatan yang dijanjikan tidak mencukupi, serta jika pun ada, ianya bertebaran jauh di luar kawasan asal yang sudah pasti akan menimbulkan pelbagai masalah lain kepada para penduduk yang sedia sederhana dan miskin ini. Akibatnya rakyat mula mempertikaikan dasar ini dan akhirnya pengusiran secara kekerasan terpaksa dilakukan sehingga mencetuskan keadaan tegang dan menyayat hati. Rakyat yang terdiri dari anak bangsa sendiri terpaksa diperlakukan bagai pendatang asing, terhina dan diaibkan. Mengapa opsi kekerasan ini digunakan? Apakah pihak kerajaan sudah buntu dan tiada lagi jalan untuk berunding apabila berhadapan dengan rakyat sendiri? Sedangkan rakyat yang dilanda kesusahan ini sebenarnya sekadar memohon untuk didengari, rintihan dan kesusahan mereka dilayani. Namun, dalam kes di Kampung Berembang ini, seolah tidak ada pihak yang bertanggungjawab yang mahu mendengar dan membantu. Mana wakil rakyat yang menagih sokongan semasa pilihan raya dahulu? Mana orang-orang kuat parti yang berbuih mulut dengan janji-janji dahulu? Dalam suasana kekalutan ini, para penduduk telah bergegas dari satu pihak ke pihak yang lain, memohon ihsan dan belas kasihan. Mereka bukan pendatang asing, mereka anak bangsa berdiri tegak di bumi sendiri. Para penduduk telah bertemu pihak Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Suhakam, malah sampai ke pejabat Perdana Menteri di Putrajaya untuk mengadu nasib. Namun, segala-galanya tidak dipedulikan oleh pihak berkuasa tempatan. Sesungguhnya rakyat di Kampung Berembang tidak menentang penempatan semula yang lebih tersusun dan sempurna. Tetapi masalahnya, pelaksanaannya perlulah dilakukan dengan sebaik mungkin. Bak kata pepatah, menarik rambut dari tepung, rambut tak putus, tepung tak berselerak. Kru WTV8 telah berada di tapak kampung yang pernah didiami berpuluh tahun lamanya oleh para penduduk tempatan ini. Sama-sama kita selami masalah dan rintihan mereka. Nama saya Misud bin Mahmud. Saya selaku pengurusi Ahli Jawatankuasa Penyelesaian dan Rayuan. Boleh ceritakan apa yang berlaku pada hari semalam dari awal? Tragedi ini berlaku pada 20 November. Kalau kita tengok sekarang dia macam tsunami lah. Tapi tsunami buatan manusia. Di mana
tragedi dia berlaku pada 20 hari bulan kerana kes kami yang 14 hari bulan November tu di Mahkamah Tinggi Shah Alam berhakimkan Datuk Alizatul Khair. Di mana kes tu patutnya putus kat situ. Maksudnya dapat keputusan kat situ. Dalam perbicaraan tu MPAJ gagal membuktikan kesahihan di mana tanah ni milik kerajaan. Dia gagal. Jadi saya pun gagal membuktikan tanah ni ada dua bukti yang saya gagal mengatakan yang tanah ni milik individu. Jadi hakim mahkamah tak boleh nak buat keputusan sebab terlalu rumit, maka dia tangguh pada 30 April 2007. Maksudnya dia extend 5 bulan lah. Tapi kita punya kekebalan injunksi tak dibagi atas alasan MPJ kata dia sanggup bayar segala ganti rugi. Itu alasan dia. Jadi mahkamah kalau MPJ sanggup bayar ganti rugi, tak perlulah dia nak keluar injunksi lagi. Okay? Jadi saya cakap ni atas budi bicara. Kita sama manusia, sama Melayu, sama agama. Jadi kes tak selesai, dia buat tindakan macam ni. Masalahnya kami ni nak tinggal di mana? Dalam jangka masa sesuntuk ni. Langsung tak ada rundingan nak bagi masa. Jadi sekarang masalah kami timbul dalam bentuk penempatan kita. Dalam bentuk penempatan. Dan yang kedua, bila dah jadi macam ni, masalah timbul terlalu banyak lah. Bagi orang makan gaji tak boleh bekerja, bagi orang berniaga tak boleh berniaga, sumber dapat banyak masalah. Saya datang sini masa mula-mula kakak saya dah bina rumah sini dululah 40 tahun yang lepas. Jadi saya masa tu masih belasan tahun, masih dalam belasan, belum sampai dekat 20 lah umur saya. Jadi masa tu di sini kampung ni memang tambang dia lebih kurang 7 sen setengah dari Melaka Street. Masa tu dah ada buat bambu sampai ke sini. Jadi bas tu memang daripada pukul 7 pagi sampai 7 petang yang ada bas. Malam memang tak ada. Jadi dia orang troker lah tempat ni. Troker, kita pun troker masa tu kecil. Kemudian saya dalam masa tu saya pun dah lepas sekolah saya pun masuk tentera, dah pergi sana kemari. Tapi mak saya, keluarga, adik-adik semua masih tinggal di sini. Habis tentera saya berhenti lebih kurang tahun 81, saya pun menetap di sini sampai sekarang. Jadi rumah saya ni antara rumah yang lama lah. Adalah lagi sekitar rumah yang lama yang masih tekal. Jadi rumah yang terakhir dia roboh rumah saya lah. Rumah saya yang dia roboh. Makcik ni dah buka tawangan ni. Masa dulu kita orang ada 60 buah rumah. Tapi masa itu Cak Jom Ketut yang jadi ketua bahagian kawasan ini, dia kata tak boleh buat buka tawangan sini makcik sebab sini suruh berjual dan keramat. Jadi makcik kata kalau kita banyak tawangan, kita bekerja di sini hantar pada awak orang sana. Jadi kita kerja tenang kan. Jadi yang macam orang sana nak sini tak tahu apa kita orang punya kat sini. Jadi kalau kami tahu orang-orang kita sini nak buat macam mana, kita buat musyawarah, kita patut apa kertas kerja kita orang hantar sana. Itulah start kita buka sini. Tawangan masa Maidin Zakaria jadi ketua kita, Ibu Awanjah jadi ketua wanita. Cik Ainun jadi setiausaha kita orang. Tapi tiba masa ni sampai macam ni kita orang dibuat. Macam mana nak buat? Kami menyokong kerjaan apa di balik kami. Saya 13 Mei cuba keadaan nyawa menjaga orang mengundi ni dekat sekolah Ampang ni. Tapi sekarang apa dia bagi pada kami yang duduk sini? Tak ada apa pun. Hari ni yang kami bukan melawan kerjaan. Saya dah pergi jumpa Toyo hari tu. Menteri besar. Dia kata apa makcik? Percayalah pada saya. Makcik janganlah kata dia susah hati. Saya akan tolong. Tiba lepas itu dia bagi orang sodok. Macam mana ni? Satu menteri, satu orang Melayu. Kenapa tak boleh bela kami? Kenapa masa nak mengundi datang ke sini, minta kami undi? Melayu. Kami undi je. Tapi bila kami dah undi, ini apa dia jadi? Apa jadi? Kami ni bukan kata nak jatuhkan negeri ni. Kita orang Islam, patutnya kita orang Islam, kita orang Melayu, patutnya kita mahu orang kita sama. Kalau kami tak minta lain pada dia, kami minta kalau nak pindah biarlah dekat. Sekarang 20 berapa meter daripada kedai sana hujung kemari. Sekarang lagi pun tengok dia dah tolak ni. Anak-anak tengah ambil SPM. Apa jadi anak-anak yang akan datang? Apa jadi negeri kita yang akan datang? Kalau dah anak-anak yang macam ini, dia tak boleh berfikir. Negeri nak kerja kat apa?
Kalau dah kita dah tak mental, Melayu jadi apa? Orang kita ni jadi apa? Orang putera ni jadi apa? Cuba fikir itu je, dia mesti fikir. Tekan jangan ingat dia duduk tinggi di atas tu, dia boleh naik sendiri. Orang yang bawah ni yang naikkan dia. Tapi dia mesti ingatkan ni, macam wakil rakyat ni. Azman, kita nak jumpa pun tak mahu. Macam mana wakil rakyat apa ni? Padahalnya bapak dia tu motif dia berjuang dengan saya ni sama-sama. Tapi kenapa anak ni menantu dia jadi macam ini? Nak jumpa pun tak nak. Datang sini kami nak cakap pun, pasal saya ada masalah ini nak pergi lekas. Cepat ni nak pergi. Ini wakil rakyat pun. Tapi bila nak naik, merayu kita orang ni. Undilah. Dan undi dia jadi macam ni. Lupa fikir otak sendiri. Kalau dia yang pelajaran tinggi, dia tak boleh jadi buat orang macam ni. Fikir anak-anak. Jadi semalam, rumah tu nak runtuh. Anak yang kecil tu bukan kaki BNPJ tu. Tolong pakcik dalam tu macam. Siapa ni budak? Satu manusia pun nama. Dia tak ada anak. Dia ada anak, dia ada mak, dia ada bapak, dia ada semua. Bukan dia tak ada, tapi tak boleh lah buat kami macam ni. Kami tak minta apa. Kami minta yang dekat. Kami pun minta syaratnya kalau nak pindah yang dekat. Orang Puchong minta Kampang. Kenapa orang Kampang nak hantar ke Puchong? Cuba je fikir. Betul lah gitu. Kami tak melawan dia. Kami minta dah pergi bersorak, dah pergi minta jumpa dia, dah cakap satu meja dengan dia. Macam ni jadi kami. Dia selesaikan kami di sini. Saya nak menteri kita datang sini. Toyo tu datang sini. Saya nak tanya dia, nak cakap dia. Janji dia macam mana dengan kita orang? Lebih kurang 26 tahun lah. Daripada tahun 80 sekarang 2006. 26 tahun lah. Mengikut tawaran dia dulu, mula-mula dia kata bagi pemindahan di jalan Jalan Puchong. Jadi kalau saya menerima tawaran itu, bermakna saya membunuh karier saya sendiri. Saya niaga di sini. Jadi periuk nasib saya sebagai seorang peniaga, kalau saya dah dipindahkan sana, satu kos yang jauh, kemudian dari kos order barang pula yang jauh. Jadi peniaga saya apa yang saya dapat? Bermakna ibarat saya, periuk nasib saya tertutup lah. Jadi saya terpaksa bertahan kat sini, minta tawaran yang terdekat. Sehingga kini, inilah jadinya. Untuk mengambil tindakan ini, saya rasa tidak mengikut peraturan undang-undang. Pertama sekali, kita dah pergi berbincang dengan mereka-mereka yang mengetahui. Kemudian tu, di antara sahabat-sahabat kita dah berjumpa dengan orang Kating, Kementerian Perumahan. Kemudian dah berjumpa dengan Setiausaha Kerajaan Negeri. Dia ada menyatakan di situ sekiranya penduduk nak dipindahkan tidak melebihi 2 km daripada tempat asal ditinggal. Tetapi sekarang ini dia sudah mengubah cara dia, memberi penduduk kampung Berembang ini pindah ke Puchong. Maka itu sudah melebihi 25 km. Jadi kami tak setuju. Kedua, sebab kami membantah dengan pemindahan ini, pihak berkuasa MPJ tidak memberi hitam putih. Maksudnya begini, dia hanya memberi satu surat. Surat tu tidak menyatakan ataupun tidak mengesahkan pihak MPJ untuk pengesahan COP. Mana dijamin bagi penduduk ini setelah dipindahkan nanti duduk balik di kawasan Kumbang yang tengah dibangunkan. Cerita tengah dibangunkan tapi tidak dibangun lagi sampai sekarang. Jadi terbiar begitu saja. Jadi itu pun kita nampak satu kata yang tidak benar. Jadi yang inilah menyebabkan kita membantah cadangan-cadangan mereka untuk memindahkan kita. Tindakan mereka ni memang saya ambil dari segi apa yang saya pandang memang tidak ada peri kemanusiaan. Sebab apa? Dia menggunakan anggota yang lebih ramai daripada penduduk. Kemudian cara dia merobohkan tu memang cara yang sangat, nak kata zalim, bahasa tu terlalu kasar sangat. Keterlaluan. Sehingga kan ada yang tercedera. Yang tercedera masuk ke ICU, nasiblah dia baik. Dia kerja dekat Ampang Inggil ni dan doktor dia sendiri yang menguruskan dia punya kecederaan tu. Maka hari ini dia dah balik lah. Tapi kecederaan dia memang amat serius. Saya rasa ada berapa orang ya? 3-4 orang ya cedera? Ya. 3-4 orang yang cedera. Jadi saya nak tanya di sinilah, kalau pihak
pihak-pihak yang bertanggungjawab ni nanti dengar kisah-kisah kita, apakah mereka cara mereka begitu ke sehingga sanggup mencederakan penduduk-penduduk yang mana rumah mereka, tempat mereka tinggal dirobohkan. Dalam pada mereka menanggung penderitaan yang pilu dan menyayat hati ini, ada juga pihak-pihak yang turun mengambil tahu dan memberikan bantuan serta simpati. Keprihatinan ini sekurang-kurangnya mengubat kepiluan mereka dan meyakinkan mereka bahawa masih ada pihak yang ingin mengambil tahu akan kesengsaraan mereka. Kru WTV8 ketika berada di Kampung Berembang sempat bertemu dengan beberapa pimpinan politik dan NGO, termasuklah dari Persatuan Mahasiswa Islam Universiti Malaya dan Dewan Perhimpunan Cina Kuala Lumpur dan bagi Selangor. Kami di siasi kami merasakan bahawa semua rakyat memang berhak untuk mendapatkan tempat tinggal dan itu adalah satu hak asasi manusia, dan sebarang projek pembangunan harus didahului dengan perundingan yang secukupnya supaya semua orang yang kepentingan terjejas itu akan mendapat keadilan. Dan kami rasa amat kecewa dan marah tentang tindakan yang penrobohan ini yang tidak mengambil pedulikan kesengsaraan dan kederitaan penduduk di sini. Dan tetapi ini bukanlah satu kes yang asingan. Kita nampak di tempat lain juga perkara begini berlaku. Di seberang Pai juga ada satu kes di mana pembaju menggunakan polis untuk merobohkan satu tokong, dan penduduk di sana kata pihak berkuasa tempatan itu sampah seolah-olah sampah kerana rumah yang besar seperti Jakaria di Klang tu dia tak berani. Kalau rumah ibadat dia pun tak peduli. Jadi itu yang kita rasa agak teruk ni. Rumah kediaman dia tak peduli, rumah ibadat dia pun tak peduli, dan saya rasa itu memang tak benar. Kita perlukan satu kerajaan lebih bertanggungjawab daripada yang ada di sekarang. Bagi pihak Parti Keadilan, bagi pihak Angkatan Muda Parti Keadilan Rakyat, kita akan menyeru kepada semua rakyat negeri Selangor untuk menolak dasar setinggan sifar Kher Toyo, dan kita akan mengangkat dasar BN sifar di negeri Selangor. Jadi tradisi membela rakyat yang baru dilaung-laungkan oleh kerajaan, yang baru dilaungkan dalam 2 minggu lepas dalam Perhimpunan Agung UMNO, sekarang jelas menunjukkan satu tradisi merobohkan rumah rakyat, tradisi mengangkat membela pemaju, tradisi menindas rakyat. Bagi pihak keadilan, buat masa ini kita menyarankan kepada para penduduk, dan kita akan bersama-sama dengan penduduk untuk berhimpun di hadapan pejabat menteri besar untuk membuat satu proses ketika mesyuarat Esko Kerajaan Negeri. Bantuan yang diberikan oleh pihak keadilan kepada penduduk ada? Setakat ni kita sedang kerana pada waktu sekarang ni ramai pihak daripada Parti PAS, daripada NGO yang datang menghulurkan bantuan. Kerana dalam isu macam ni yang penting mereka akan bertahan, kita tak tahu berapa lama lagi mereka bertahan. Jadi dari segi makanan tu memang bantuan makanan tu sangat diperlukan. Jadi kita akan cuba melihat, sekarang ni ada yang pihak yang sedang mengulurkan bantuan, dan kita akan cuba susun kan, sebab okeylah, mungkin dalam minggu ni ramai kan, minggu depan siapa pula kan. So kita cuba, yang penting kita dapat sustain benda tu. Selama mereka boleh bertahan, kita cuba untuk sustain benda tu. Apabila saya melihat tentang tragedi yang berlaku di Kampung Berembang ni, saya amat nyanyat hati kerana kampung yang telah diteroka selepas daripada peristiwa 13 Mei tahun 1969 tiba-tiba diroboh dengan sekelip mata. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dalam beberapa tahun yang lepas yang telah pun menghantar tsunami yang mengakibatkan habis musnahnya harta benda awam dan juga manusia, tiba-tiba pada tahun ini tsunami yang dilakukan oleh manusia dengan kuasa yang ada kepada mereka yang sepatutnya mereka ini membela rakyat yang bukan
orang-orang asing. Mereka ini adalah merupakan orang yang meneroka tanah ini sejak daripada 40 tahun yang lalu, yang menyahut seruan kerajaan untuk menjadi pengimbang kepada bangsa lain dan juga ekonomi orang Melayu di kawasan bandar ni. Tapi boleh terlihat tragedi ini amat menyanyakkan hati saya, dan pas insyaAllah dengan kadar kemampuan yang ada kepada kita, dengan kita akan memberikan sokongan moral dan juga sikit sebanyak kita cuba untuk memberikanlah sekadar kemampuan bantuan yang ada, yang boleh kita berikan sebagai sebuah parti pembangkang yang tidak mempunyai kuasa dan wang yang banyak. Dan yang keduanya, kita melihat tentang peristiwa perobohan yang berlaku ini menggambarkan satu lagi bentuk sandiwara penipuan yang mereka bercakap di PWTC dalam minggu yang lepas sebagai satu bentuk sandiwara semata-mata, yang kononnya untuk cakap membela agenda Melayu, sehingga akan mengeluarkan kata-kata sentimen kononnya bangsa lain yang akan mengganggu orang-orang Melayu dalam pencapaian agenda Melayu, sehingga akan menimbulkan isu-isu yang agak sensitif dari segi perkauman dan sebagainya. Rupa-rupa yang berlaku ialah Melayu halau Melayu, maknanya Melayu tipu Melayu, bukan Melayu ditipu oleh Cina, bukan Melayu ditipu oleh India, tapi Melayu ditipu oleh Melayu. Maka sebab itu kita amat kesal, walaupun PAS yang hadir kepada sini, kita yang menimpa ini bukan dari kalangan ahli PAS semata-mata, malahan bukan dari kalangan ahli PAS pun. Pada kita ialah ini soal kemanusiaan. Kita ketepikan soal parti, kita ketepikan soal sentimen, kita ketepikan segala benda ini. Yang kita letaknya ialah kepentingan bangsa dan kepentingan agama dan keadilan. Itu sendiri yang kita utamakan. Sesungguhnya kesengsaraan para penduduk di kampung Berembang ini mendapat pembelaan banyak pihak. Ramai yang mahu membantu, ramai yang prihatin dan simpati. Salah seorang yang terus-menerus mendedahkan masalah para penduduk kampung Berembang ini adalah saudara Anwar Muhammad Noor, editor laman web umnoreform.com. Melalui laman webnya, saudara Anwar telah menonjolkan masalah rakyat ini ke perhatian dan pengetahuan ramai. Dan hasilnya, ramai yang telah muncul menghulurkan bantuan dalam berbagai bentuk. Berikut kita ikuti temu bual WTV 8 bersama saudara Anwar Muhammad Noor berkenaan isu tragis ini. Okey, terima kasih Encik Roslan. Pertama kali saya ingin komen tentang pembangunan. Pembangunan perlu ada nilai. Saya tidak mengatakan bahawa penduduk-penduduk kampung Berembang itu mempunyai hak untuk tinggal di sana. Tetapi apa yang perlu ialah metodologi, cara mereka menangani masalah ini, keprihatinan, nilai, values kemanusiaan, semua perlu ada. Kita tidak mahu pembangunan yang tidak ada erti. Kita tidak mahu satu pembangunan itu membongkar atau merobek nilai-nilai kemanusiaan. Sedar bahawa perlunya pembangunan, tetapi apakah pembangunan itu untuk segelintir mereka ataupun pembangunan itu untuk rakyat? Dan dalam kita menceritakan tentang pembangunan untuk rakyat, kita perlu ada values. Di sini kita perlu tegaskan bahawa dalam kita mencapai wawasan 2020, kita tidak mahu pembangunan bercorak merampas nilai-nilai kemanusiaan seperti yang ada dekat negara-negara barat sekarang ini. Kita mahu pembangunan yang merangkumi pembangunan rohani, pembangunan jasmani, dan apa yang kita panggil paradigma tauhid. Ini semua perlu, kan? Jadi merobohkan rumah tu tanpa mengambil semua pertimbangan, bagi saya adalah zalim. Kan? Kita lihat keadaan pelajar-pelajar anak-anak Melayu yang akan menduduki peperiksaan SPM dan sebagainya, kan? Ini merencatkan lagi pertumbuhan pemikiran dan juga pelajaran mereka. Bagaimana kita nak memacu minda Melayu kalau kita sendiri bertindak menjadi penghalang pemacuan minda Melayu tersebut, kan? Jadi saya percaya sebagai satu kepada apa yang dikatakan sebagai tradisi membela rakyat, kan? Sebenarnya sepatutnya bukan pada tanggungjawab kita untuk membela rakyat. Kita mendengar tentang rakyat dan kita mengambil keprihatinan yang lebih tentang rakyat. Staf baru-baru ini mengatakan bahawa pihak-pihak
bahawa legally they have the authority to do it. Masalahnya kita tanya sekarang ni lah, the moral aspect of them doing it kan. Whether the legal has some value kemanusiaan dalam tu atau tidak, it's a different thing. Tetapi our moral dalam membuat perkara tersebut kan, kalau kita mendahulukan mendahulukan contractors, kita mendahulukan pembangunan tanpa memikir pasal rakyat adalah satu tindakan yang malah bagi saya. Malah kita lihat para penduduk ini pun rata-rata adalah penyokong kerajaan Melaka. Jadi sekurang-kurangnya kita menggunakan forum yang sesuai untuk berbincang sebagaimana Saudara Anwar sebutkanlah tadi, anak-anak nak bersekolah dan sebagainya, tetapi nampaknya perkara ini tidak diambil kira dalam kes ini ya. Masalahnya satu, kita pun sepatutnya kita menolak isu mereka ni penyokong kerajaan kan, mereka ni bukan penyokong kerajaan kan. Pasal menyokong atau tidak menyokong kerajaan itu adalah perkara yang diorang ambil sebagai diorang punya wadah kan. Apa yang kita perlu buat ialah dalam keadaan ini mereka tertekan, dalam keadaan ini mereka tertindas, dan kerana apa mereka tertindas? Kerana penguasa tempatan tidak mengambil nilai-nilai yang sepatutnya diambil, dan nilai-nilai kemanusiaan, memikirkan apakah masalah akan timbul pada pelajar-pelajar, anak-anak budak-budak yang sekolah dengan SPM dan sebagainya, dan juga bagaimana mereka nak survive dalam keadaan yang amat daif tersebut. Saya percaya bukan mereka bercita-cita untuk datang ke bandar daripada dulu untuk menjadi peserta setinggan kan. Mereka juga mahu membangun, tetapi keadaan itu tidak dapat tercapai, dan dengan keadaan yang tidak tercapai, kita bukan pula tugas kita untuk lebih menekan mereka. Dan itu sebab dalam web saya pun saya menekankan bahawa kan, perkara yang berbentuk seperti ini, kejadian-kejadian seperti ini, memukul dan sebagainya, adalah satu kezaliman pada rakyat. Tidak sepatutnya berlaku dalam keadaan minda kelas pertama yang nak kita sasarkan tu ya. Tak sepatutnya berlaku. Dan bila kita cerita pula pasal minda kelas pertama ni kan, kita kena define juga kan, apa bentuk minda kelas pertama yang kita nak kan. Kalau kata perompak tu pun, mereka juga mempunyai minda kelas pertama dalam menyusun strategi perompak kan. Jadi, tetapi kita perlu sebenarnya minda kelas pertama ni is a balance kan, menggunakan akal, menggunakan perasaan, menggunakan tools-tools yang ada untuk ultimate dia adalah untuk keadilan. Okey, kita lihat antara rungutan daripada para penduduk tempatan, mereka seolah tidak mendapat pembelaan daripada wakil rakyat dan ahli Dewan Negeri serta ahli parlimen di kawasan berkenaan. Malah ada yang mengutarakan seolah macam ada satu komplot daripada pihak-pihak tertentu untuk membangunkan kawasan ini. Ada Saudara Anwar mendengar berkenaan dengan perkara ini? Ya, saya juga dengar. Sebenarnya ini juga berlaku di semua tempat. Saya hadir di Batu Lapan, Kampung Fajar dalam usaha-usaha cuba untuk membela mereka dalam isu-isu setinggan ni kan. Yang saya gelar peneroka kota, dalam dia melebihi daripada tahun yang sebenarnya diorang duduk sana lah kan. Ini semua rungutan yang ada. Dari malangnya rungutan ini tidak pernah disiasat. Kita ambil Batu Lapan juga mempunyai rungutan yang sama. Dan Melepas itu gagal membuat rumah kos rendah untuk mereka, projek berlarutan 5 tahun sebagainya kan. Tetapi ini semua seolah-olah ditutup sebelah mata oleh wakil-wakil rakyat sepatutnya hadir untuk membela rakyat. Dan saya percaya tindakan-tindakan wakil belakangi rakyat ini akan memberi padah kepada mereka dalam masa pilihan raya atau pemilihan akan datang. Dan saya harap kita bijak dalam memilih wakil-wakil rakyat kita selepas ni. Dan kalaulah mereka tak boleh datang untuk berbincang, tidak boleh datang hadir untuk membantu dalam kesempitan rakyat dia, tempat dia dalam kesempitan, apa maknanya wakil rakyat. Jadi korporat yang mendapat tanah untuk membangun perlu juga disiasat. Dan kenapa mereka dengan mudah dapat padah kepada mereka dalam masa pilihan raya atau pemilihan akan datang. Dan saya harap kita bijak dalam memilih wakil-wakil rakyat kita selepas ni.
Dan kalaulah mereka tak boleh datang untuk berbincang, tidak boleh datang hadir untuk membantu dalam kesempitan rakyat dia, tempat dia, dalam kesempitan apa maknanya wakil rakyat. Jadi tokoh-tokoh korporat yang mendapat tanah untuk membangunkan perlu juga disiasat. Dan kenapa mereka dengan mudah dapat padah kepada mereka dalam masa pilihan raya atau pemilihan akan datang. Dan saya harap kita bijak dalam memilih wakil-wakil rakyat kita selepas ni. Dan kalaulah mereka tak boleh datang untuk berbincang, tidak boleh datang hadir untuk membantu dalam kesempitan rakyat dia, tempat dia, dalam kesempitan apa maknanya wakil rakyat. Jadi tokoh-tokoh korporat yang mendapat tanah untuk membangunkan perlu juga disiasat. Dan kenapa mereka dengan mudah dapat padah kepada mereka dalam masa pilihan raya atau pemilihan akan datang. Dan saya harap kita bijak dalam memilih wakil-wakil rakyat kita selepas ni. Dan kalaulah mereka tak boleh datang untuk berbincang, tidak boleh datang hadir untuk membantu dalam kesempitan rakyat dia, tempat dia, dalam kesempitan apa maknanya wakil rakyat. Jadi tokoh-tokoh korporat yang mendapat tanah untuk membangunkan perlu juga disiasat. Dan kenapa mereka dengan mudah dapat, dan mereka dengan mudah pula membantu usaha-usaha pembersihan pinggan dan sebagainya. Saya dimaklumkan juga bahawa wakil korporat kat sana, wakil mereka yang akan membangun kat sana lebih juga bertindak seperti MPAJ juga. Kan? Jadi pada saya ini satu perkara yang pelik lah, kan? Dan kalau kita nak cerita tentang keterbukaan, ini bukan salah satu syarat keterbukaan. Kalau kita cerita tentang ketulusan, ini juga bukan salah satu ramuan untuk ketulusan. Dan apatah lagi kalau kita cerita tentang kemanusiaan, ini langsung tidak mempunyai nilai-nilai kemanusiaan. Terima kasih banyak-banyak Saudara Anwar. Assalamualaikum. Begitulah berlalu satu lagi episod di mana harga diri dan kebajikan ditolak ke tepi demi melangsungkan agenda pembangunan. Pembangunannya jelas sepi dari nilai kemanusiaan dan tolak ansur. Bicara WTV 8 mohon berundur. Assalamualaikum dan salam sejahtera.